Salam sejahtera murid-murid. Cikgu bersua kembali dengan anda semua melalui video ni. Okey, apa khabar semua? Cikgu harap anda semua sihat-sihat. Okey, sebelum cikgu memulakan pembelajaran pada hari ini, cikgu ada beberapa soalan. Sebelum itu, cikgu nak kamu semua melihat dua buah gambar kedai makanan yang cikgu akan paparkan nanti. Okey, jadi cikgu harap anda semua sudah bersedia. Okey, mari kita melihat gambar kedai makanan yang pertama. Okey, perhatikan keadaan kedai makanan itu. Okey, kamu nampakkan kedai makanan itu. So, kamu perhatikan sahaja kedai makanan. Okey, sudah? Okey, sekarang mari kita melihat gambar kedai makanan yang kedua, iaitu gambar B. Ini gambar B, kedai makanan yang kedua. Di tengah-tengah tu ada tong sampah. Tong sampah itu dipenuhi dengan sampah sarap. Okey, di bawah tu ada 2 ekor tikus. Okey, dekat sana ramai orang makan. Tiba-tiba mereka nampak benda ni. Apa mereka akan fikir ataupun apa yang mereka akan lakukan? Okey, sekarang persoalan cikgu adalah, sekiranya cikgu nak bawa kamu semua pergi makan, kedai makanan yang manakah yang anda semua akan pilih? Gambar A ataupun gambar B? Cikgu mendengar ramai yang mengatakan gambar A. Mengapa? Okey, cikgu dengar jawapan kamu. Cikgu, gambar pertama, kedai makanan itu sangat bersih. Betul. Ini kerana gambar kedai makanan A itu sangat bersih. Manakala gambar kedai makanan kedua ini kotor. Jadi, tajuk pembelajaran pada hari ini berkaitan dengan persoalan cikgu. Tajuk pembelajaran kita pada hari ini ialah panduan kepada pengunjung kedai makanan. Okey, dalam kurungan cikgu letakkan ulasan. Oleh kerana PKP sudah nak habis, kita dalam era pemulihan, maka kita boleh keluar makan bersama dengan keluarga. Jadi, kalau kamu nak pergi ke kedai makanan, ada beberapa panduan yang kamu perlu mengamalkan. Okey, apakah panduan-panduan itu? Okey, sebelum cikgu menjelaskan panduan itu, kemahiran yang cikgu akan ajar pada hari ini adalah kemahiran menulis, iaitu 3.5.2, iaitu mencatat maklumat daripada pelbagai sumber dalam bentuk grafik. Okey, nampakkan pensel? Kita gunakan pensel untuk menulis. Okey, di mana anda akan mencatat maklumat yang diberikan, iaitu panduan mengikut keutamaan dan membuat ulasan. Tajuk kita hari ini adalah ulasan berdasarkan maklumat itu. Okey. Jadi, kamu nampakkan cikgu dah letakkan gambar yang terdapat di buku teks. Sekarang, cikgu meminta anda semua membuka buku teks di muka surat 34. Sudah murid-murid? Okey. Dekat sana cikgu ada letakkan tajuk. So, tajuk ulasan kita pada hari ini adalah panduan kepada pengunjung kedai makanan. Okey, itu adalah tajuk kita.
Okey, dekat situ cikgu juga letakkan isi tersirat. Bukan isi tersirat, isi tersurat. Sebab mereka dah siap bagi isi itu. Okey, bukan isi tersirat. Ada kesilapan teknikal, itu tersurat. Okey, cikgu dah letakkan nombor. Siap nombor dengan 1, 2, 3, 4. Ada 4 isi tersurat. Sekarang, aktiviti pertama adalah mencatat. Okey, maafkan cikgu. Okey. Murid mencatat maklumat mengikut keutamaan, iaitu murid perlu mencatat isi tersurat ini dalam bentuk peta bulatan. Okey. Tahu kan anda semua sudah biasa membuat peta bulatan? Namun demikian, cikgu terangkan sedikit cara untuk membuat peta bulatan. Okey, di tengah-tengah ni kita tuliskan tajuk. Iaitu, apakah tajuk kita? Panduan kepada pengunjung kedai makanan. Okey, dekat warna kuning ini kamu tuliskan 4 isi tersurat yang diberi di buku teks. Manakala yang warna hijau ini, rujukan anda. Sekarang rujukan anda adalah daripada buku teks. Daripada cikgu. Tuliskan 1, buku teks. 2, guru. Okey, katakan kamu berbincang dengan kawan kamu. Okey, nombor 3, kawan. Itu adalah rujukannya. Sekarang, aktiviti 1, kamu kena buat peta bulatan ini di dalam buku karangan sebelum kamu menulis ulasan pada hari ini. Boleh murid-murid? Okey, jadi cikgu teruskan dengan pendahuluan. Okey, biasa kan? Kalau pendahuluan, kita ambil terus daripada tajuk ulasan yang diberi. Okey, contohnya, gambar menunjukkan panduan kepada pengunjung kedai makanan. Betul kan? Kalau kamu rujuk buku teks, dekat situ dah ada dalam warna merah. Okey, terdapat berapa panduan? Terdapat 4 panduan untuk memilih kedai makanan yang betul. Okey, ini adalah pendahuluan kita. Okey, cikgu ulang saja. Cikgu buat ulang kaji saja sebab cikgu dah pernah ajar ulasan di kelas. Okey, sekarang isi tersurat dan isi tersirat. Cikgu dah senaraikan 4 isi tersurat ini ke dalam jadual ini. Okey, bagaimana kita nak dapatkan isi tersirat? Cikgu pernah ajar kamu cara untuk mendapatkan isi tersirat. Bagaimana caranya? Ya, kita kena rujuk isi tersurat yang diberi. Betul murid-murid. Okey, contohnya, kita mulakan isi tersurat yang pertama iaitu antaranya kita hendaklah melihat fizikal kedai makanan. Katakan kalau kamu nak masuk ke dalam sebuah kedai makanan, sebelum masuk tu kamu akan melihat kedai makanan itu macam mana. Itu adalah isi tersirat. Faham murid-murid? Okey, katakan kamu masuk kedai makanan yang kotor ke, yang bersih ke, kamu kena tulis sini nanti. Okey, isi tersurat yang kedua. Seterusnya, kita haruslah memperhatikan ciri fizikal pengendali makanan. Siapa tu pengendali makanan? Orang yang bekerja di kedai itu ataupun pengusaha kedai itu. Tahu kan siapa tu pengusaha? Bos. Bos kedai makanan itu ataupun orang yang bekerja di kedai itu. Kita tengok fizikal mereka. Macam mana cara mereka pakai,
Ada tak mereka pakai apron atau topi? Itu adalah isi tersirat. Okey, isi yang ketiga iaitu selain itu kita mestilah memastikan ciri makanan yang dijual itu selamat. Ini yang paling penting. Pastikan makanan yang dijual itu selamat. Dan akhir sekali kita perlulah mengutamakan cara pengendalian kedai makanan. Okey? Bagaimana mereka mengendalikan kedai itu? Teratur ke, tidak teratur ke? Okey, sekarang cikgu akan beri contoh. Contoh apa? Jawapan. Ya, cikgu bagi siap. Yang warna hijau ini adalah isi tersirat. Okey, cikgu bacakan. Contohnya, suasana kedai makanan itu ceria dan perabot disusun dengan kemas. Kamu masuk saja kedai makanan itu, pastikan kedai makanan itu ceria. Ceria maksudnya dekat sini cantik. Dan semua perabot itu disusun dengan, maksudnya meja, kerusi semua tu bersih. Okey, yang kedua. Setiap pengendali makanan perlu memakai apron dan topi semasa mengendalikan makanan. Okey, mereka perlu memakai apron dan topi. Itu adalah isi tersirat yang kedua. Okey, isi tersirat yang ketiga. Makanan yang dijual mesti ditutup dengan tudung saji atau penutup bagi mengelakkan lalat tidak dihinggapi. Ini baru selamat. Okey, katakan kamu nak pergi memesan makanan di kedai itu, pastikan makanan yang dijual itu telah ditutup. Sama ada dengan tudung saji ataupun penutup. Baru dikatakan selamat. Kalau tidak, lalat akan menghinggapi makanan itu. Okey, isi yang terakhir, isi tersirat yang terakhir. Okey, misalnya tempat pembuangan sampah sarap disediakan dengan betul. Pastikan tempat membuang sampah itu mereka letakkan dengan cara yang betul. Kalau tidak, nampak tak tadi gambar B? Ada tikus kan? Nanti tikus semua akan maharajalela di tempat kedai makanan itu. Okey, jadi cikgu dah siap dalam bentuk jadual. Okey, sebelah tu. Ini adalah yang warna merah ini adalah kata kunci untuk mendapatkan isi tersirat. Okey, cikgu gunakan kata-kata ini untuk mendapatkan isi tersirat. Okey. Penutup seperti biasa, kita mulakan dengan kesimpulannya. Kita harus mengamalkan panduan ini agar dapat hidup dengan sihat. Kalau kita pergi kedai makanan yang bersih, maka kita akan mendapat makanan yang bersih dan selamat. Dengan makan makanan itu, kita akan hidup dengan sihat. Okey, sebelum cikgu mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, okey, hari ini adalah cikgu nak mengimbas kembali kemahiran yang cikgu ajar. Okey, kemahiran pada hari ini adalah menulis. Jadi, anda semua akan menulis ulasan berdasarkan maklumat yang diberi. Okey, so kerja yang pertama adalah anda perlu menyalin semula ataupun mencatat maklumat itu dalam bentuk peta bulatan, dan kedua, kamu membuat ulasan berdasarkan peta bulatan itu. Okey, sebelum cikgu mengakhiri, jangan lupa untuk like video cikgu dan juga subscribe channel cikgu. Cikgu ingin mengucapkan terima kasih kepada murid-murid yang sudah subscribe channel cikgu. Yang belum, tolong subscribe channel cikgu. Cikgu akan jumpa lagi dengan video yang seterusnya. Sehingga itu, jaga kesihatan dan cikgu akan berjumpa lagi. Bye.